Najib jawab serangan dikatakan punca gagalkan MOU. Lim Kit Siang terima penghargaan dari kerajaan, kerja gila. Sosma gagal kerana ramai tak suka muka Hamzah. Belum apa-apa, Rafizi mahu bertanding Parlimen. Mesyuarat rahsia rancang bubarkan Parlimen. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menempelak tuduhan bahawa ketidakhadirannya ketika undian usul berkaitan SOSMA adalah percubaan untuk menggagalkan perjanjian persefahaman atau MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Ini kerana katanya bukan sahaja beliau tetapi dua pemimpin utama Perikatan Nasional iaitu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang juga tiada di Dewan Rakyat ketika itu. Adakah mereka juga nak gagalkan MOU supaya PRU15 akan dilaksanakan dalam masa terdekat? Soal Najib di Facebook. Kegagalan kerajaan meluluskan usul untuk melanjutkan penguatkuasaan subsection 4/5 SOSMA selama 5 tahun lagi mulai 31 Julai mengundang tanda tanya mengenai kedudukan MOU antara kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob dengan pembangkang yang didakwa melanggar perjanjian itu. Pembangkang bagaimanapun menarik perhatian kepada ketidakhadiran Najib dan beberapa pemimpin UMNO lain. Beberapa pemimpin UMNO mutakhir ini menggesa supaya pilihan raya umum ke-15 disegerakan susulan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Najib berkata, beliau tidak hadir ke Parlimen kerana berada di mahkamah berkaitan kesnya. Bukan kamu tak tahu, katanya. Ahli Parlimen pekan itu turut membidas pembangkang yang tidak menepati janji manifesto pilihan raya umum ke-14 untuk memasukkan SOSMA. Kenapa hanya ingat kembali SOSMA saja? Soalnya, pemimpin UMNO menolak cadangan supaya Lim Kit Siang diberi penghargaan oleh kerajaan susulan pengumuman veteran DAP itu untuk bersara daripada politik. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i berkata, tiada apa yang boleh dibanggakan daripada Lim selain mendakwa tokoh DAP itu sebagai resis dan seringkali mencabar perlembagaan negara. Tidak ada apa yang perlu diberi penghormatan kepada Lim Kit Siang, seorang yang penuh sejarah resis dan merosakkan perlembagaan negara. Negara menyaksikan perpecahan, pergeseran antara kaum hingga mencetuskan suasana panas hanya disebabkan dia. Perjuangan resis yang dibawa beliau banyak merosakkan hubungan antara kaum. Hak orang Melayu yang terjamin dalam perlembagaan pun cuba dicabar. Bagi saya keputusannya untuk bersara amat dialu-alukan, katanya kepada portal Malaysia Kini. Razlan bagaimanapun tidak menghuraikan lebih lanjut dakwaan yang mengatakan Lim sebagai resis dan menjadi punca kepada perpecahan kaum itu. Lim pada Kongres DAP yang berakhir minggu lalu mengumumkan keputusannya untuk bersara daripada dunia politik. Tokoh DAP yang berusia 81 tahun itu menghabiskan lebih daripada separuh abad masanya bergelumang dalam politik. Keputusan itu mendapat perhatian Yang di-Pertua Dewan Negara Rais Yatim yang membuat gesaan agar kerajaan memberikan penghargaan kepada veteran DAP berkenaan. Saranan rais itu mendapat sokongan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Selain itu, Mursyidul Ampas, Hashim Jassin dan Presiden Putra Ibrahim Ali turut menyokong agar penghargaan diberikan kepada Lim. Untuk rekod, UMNO dan DAP merupakan seteru politik sejak sekian lama. UMNO mendakwa DAP sebagai sebuah parti perkauman Cina yang sering mempertikaikan hak keistimewaan Melayu melalui agendanya untuk mewujudkan Malaysia. Manakala DAP pula mendakwa UMNO menggunakan isu perkauman sempit untuk survival parti itu dan demi kepentingan segelintir elit Melayu yang korup. Sementara itu, Setiausaha Agong Veteran UMNO Mustafa Yaakob pula menyifatkan saranan untuk memberi penghargaan kepada Lim sebagai idea gila. Satu cadangan kurang siuman dan tidak masuk akal. Apakah orang yang bertanggungjawab dengan kekacauan 13 Mei wajar diberi penghormatan dan diingati sebagai ikonik? Rais sendiri tahu apa puncanya 13 Mei, siapa pencetusnya. Janganlah kerana Rais mengenali Lim selama 46 tahun dan DAP pernah berada dalam kerajaan, maka Rais lupa kesengsaraan negara di bawah Pakatan Harapan selama 22 bulan. Amat malang sekali cadangan ini datang daripada seorang Melayu seperti Rais yang lupa sejarah dan buta mata hati untuk menilai batu atau intan, katanya. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman berkata, Lim hanya perlu dihormati kerana memeriahkan demokrasi negara dan tidak lebih daripada itu. Lim wajar dihormati atas dasar sekadar memeriahkan lagi suasana demokrasi di negara ini. Itu saja, katanya kepada portal Malaysia Kini.
Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mendakwa beberapa ahli parlimen kerajaan bertindak keluar Dewan Rakyat ketika undi belah bahagi Rabu lepas disebabkan mereka tidak suka melihat wajah beliau. Hamzah meluahkan rasa kecewa dan terkilan selepas beberapa ahli parlimen kerajaan bertindak demikian ketika undi belah dijalankan bagi pelanjutan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Saya rasa agak terkilan dengan beberapa ahli parlimen, terutamanya daripada pihak kerajaan sendiri yang saya difahamkan berada dalam dewan ketika undi belah bahagi. Ketika nak undi, dia keluar. Sudah tentu saya tidak gembira. Sebahagian daripada mereka sudah berada di dewan tetapi keluar bila undi belah bahagi. Itu tidak adil. Saya boleh namakan siapa sebab mereka tak suka muka saya. Katanya ketika ditanya alasan yang diberikan wakil kerajaan yang bertindak keluar Dewan Rakyat selepas menghadiri perbarisan sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Pusat Latihan Polis atau Pulapol. Hamzah turut membidas wakil rakyat yang tidak menyokong usul tersebut sebagai tidak bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan negara. Pemikiran orang seperti ini sebenarnya langsung tak fikirkan tanggungjawab dia demi kepentingan negara. Saya sudah jelaskan isu SOSMA ini, isu keselamatan negara. Bila ditolak oleh pembangkang, maknanya mahupun mereka mengaku sayangkan negara, mereka tak sedar bahawa SOSMA dilakukan selepas kita tarik semula ISA. Jadi saya rasa agak terkilan kerana ada juga pihak sebelah kerajaan tidak undi. Pembangkang itu satu bab. Mereka main politik semata-mata. Saya minta rakyat sedar bahawa janganlah fikirkan politik. Hikmahnya Allah nak tunjuk kepada kita semua ada kumpulan yang dakwa sayang pada negara, rupanya tak sayang pada negara, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa perundangan di bawah SOSMA yang memperuntukkan 28 hari tahanan itu dibuat selepas pelbagai pertimbangan dilakukan. Akhirnya kita kompromi dengan beri 28 hari sahaja. 28 hari ini begitu cukup kompromi untuk semua pihak dan apabila akta telah diluluskan dan disambung pada 2017, akhirnya tamat pada Julai tahun ini, katanya. Rabu lepas, usul yang dibawa kerajaan di Dewan Rakyat untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa SOSMA selama 5 tahun lagi gagal diluluskan dengan ahli parlimen yang bersetuju seramai 85 orang, manakala tidak bersetuju 86 orang dan 49 lagi ahli parlimen tidak hadir. Muhammad Rafizi Ramli yang mengumumkan untuk bertanding dalam pemilihan PKR turut mengesahkan kemahuannya untuk bertarung dalam pilihan raya umum akan datang. Saya tidak boleh berkata mahu membantu dan menyumbang tetapi tidak berada dalam parlimen. Namun begitu berdasarkan umur saya telah menetapkan satu tempoh masa untuk melakukan hal politik ini. Saya sudah berumur 45 tahun dan dianggap sangat tua dalam apa jua piawaian, katanya dalam wawancara bersama Oriental Daily. Muhammad Rafizi berkata, masalah dalam politik Malaysia adalah negara diterajui oleh ahli politik yang berumur dan mereka dianggap masih muda walaupun berusia 60 tahun. Bekas ahli parlimen Pandan itu berkata, beliau bercadang untuk bersara dalam masa 10 tahun lagi. Mengenai perebutan jawatan timbalan Presiden PKR, Muhammad Rafizi Ramli, soal kalah menang tidak dititik beratkan kerana apa yang beliau ingin lakukan adalah membantu menarik sokongan pengundi atas pagar dan mengembalikan sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan. Menurutnya selepas lama meninggalkan barisan kepimpinan PKR, beliau tidak pasti peluang kemenangan yang ada. Dalam pada itu penyertaannya dalam pemilihan bukan bertujuan mengancam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya kepulangannya sebaliknya mengancam mereka yang berjawatan penting dalam parti tetapi tidak menunjukkan prestasi. Beliau turut membidas mereka yang menjual nama Anwar dengan tujuan mendapat sokongan. Jika saya pulang sebagai ahli biasa, mereka akan sangat gembira kerana dapat mengekalkan kedudukan besar mereka. Apabila mereka menang dalam pemilihan, mereka berpeluang mendapat jawatan tinggi dalam kerajaan. Golongan ini berada di sisi Anwar sejak 2-3 tahun lalu dan mereka mencadangkan dan merancangkan kerjasama dengan UMNO selain cuba berdialog dengan Bersatu baru-baru ini, katanya. Muhammad Rafizi berkata, beliau mengenali Anwar sejak berumur 17 tahun dan rapat dengan Nurul Izzah Anwar. Tetapi sekiranya hubungan peribadi itu menjadi asas utama, maka pemilihan PKR akan menjadi hal ehwal keluarga dan hubungan dengan rakyat akan terputus. Jika PKR merupakan parti utama negara ini dan mahu menjadi kerajaan, maka PKR harus menjadi platform untuk mencadangkan dasar yang berhubungan dengan rakyat, katanya. Timbul spekulasi terdapat perbincangan beberapa menteri UMNO berkaitan idea pembubaran parlimen susulan desakan selepas usul kerajaan ditolak Dewan Rakyat. Bagaimanapun menteri terlibat menafikannya dengan berkata mereka hanya bersarapan pagi bersama-sama di sebuah hotel di Putrajaya sementara menunggu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mempengerusikan mesyuarat kabinet. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Rizal American Naina American memberitahu Portal Malaysia Kini kebiasaannya mesyuarat kabinet diadakan pada jam 9 pagi tetapi dilewatkan ke 10 pagi kerana Ismail menghadiri Perhimpunan Hari Polis.
Jadi sementara nak tunggu itu, kita bersarapan. Itu saja. Lepas breakfast, kita sembang saja, katanya ketika dihubungi. Seorang lagi menteri yang enggan namanya didedahkan juga memberitahu Portal Malaysia Kini perkara sama. Mereka berkata demikian sebagai memberikan pengesahan dan penjelasan berhubung berita yang mengatakan terdapat perbincangan pembubaran parlimen. Laporan tersebut menyebut antara menteri yang turut dilihat hadir ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim, Menteri Pengajian Tinggi Nuraini Ahmad, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Noh Omar serta Menteri Perpaduan Negara Halimah Sadiq. Sebelum ini pemimpin-pemimpin UMNO berkata mereka sedia menunggu untuk pilihan raya selepas memorandum persefahaman atau MOU kerajaan dan Pakatan Harapan tamat pada 31 Julai depan. Bagaimanapun keadaan berubah selepas pembangkang mengundi menolak usul kerajaan bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 yang menyebabkan kerajaan kalah undi. Usul itu berkaitan tempoh penahanan tanpa bicara 28 hari. Sebelum ini Anwar berkata Pakatan Harapan telah melanggar MOU, justru pilihan raya umum harus diadakan. Sementara itu Rizal berkata jika mereka mahu berbincang membubarkan parlimen, sudah tentu ia akan diadakan di tempat yang lebih sukar dihidu. Kita cari hotel tempat sarapan pun yang dekat dengan tempat mesyuarat kabinet, katanya. Dengan nada berseluruh, Ahli Parlimen Kepala Batas berkata bahawa sekiranya terdapat perbincangan sedemikian, mustahil ia diadakan secara terbuka atau di lokasi yang boleh dikesan media.